Ya kawan-kawan yang berada di luar sana, sekali lagi pada malam ini, selamat malam daripada Knowledge Mitch. Dan kita berjumpa lagi pada malam ini di Knowledge Mitch Channel. Dan pada malam ini kita akan berkongsi tentang 10 prinsip ataupun 10 principle of community based tourism. Dia sangat berkait rapat dengan pembangunan pelancongan luar bandar dan juga pembangunan community based tourism, yang mana pada video yang lalu kita ada menyentuh tentang 9 step towards rural and community based tourism. Dan pada malam ini kita berkongsi pula tentang 10 prinsip ataupun 10 principle of COBT, community based tourism, yang mungkin sangat berguna bagi kawan-kawan yang ada di luar sana yang ingin berkecimpung ataupun yang ingin membangunkan atau berjinak-jinak dengan community based tourism ini ya. Ya, tanpa membuang masa, jom kita selami ataupun ungkapi 10 prinsip tersebut. Number 1 ataupun number 1, recognize, support and promote community ownership of tourism. Ini sangat penting, di mana kita mengiktiraf, memberi sokongan dan mempromosikan pemilikan ekopelancongan ataupun community pelancongan berasaskan community itu yang dimiliki ataupun yang harus dimiliki oleh mereka. Ini sangat penting, sebab pengalaman kami bila kita berhubung dengan community tentang pembangunan pelancongan berasaskan community ini seperti homestay, kita menggalakkan ataupun menyokong community untuk menguruskan dan memiliki produk pelancongan tersebut, supaya mereka belajar dari segi bagaimana menguruskan, bagaimana monetize dia, bagaimana mempromosikan tempat tersebut, dan the know-how kita akan transfer kepada community agar mereka menjadi sesuatu community yang diperkasakan ataupun empowered community. Ya, number 1, recognize, support and promote community ownership, pemilikan itu produk itu kepada community. Ya, number 2, involve community members from the start in every aspect. Ya, ini sangat penting sebab kita kena libatkan daripada langkah pertama kita memulakan pembangunan pelancongan berasaskan community based tourism. Kita kena libatkan community dari awal supaya the know-how dan juga bagaimana melaksanakan, bagaimana merancang, bagaimana mewujudkan focus group, bagaimana mengenal pasti jenis-jenis pelancongan, bagaimana mempromosikan produk tersebut. Semua knowledge ini ataupun know-how ini kita kena libatkan community supaya mereka dapat menyelami maksud-maksud inisiatif tersebut. Ya, sangat penting. Sebab in order for us to transfer the know-how to the community, they also need to be heavily involved in decision making from the very beginning of pembangunan pelancongan luar bandar itu. Number 3, promote community pride. Ini sangat penting sebab pengalaman kami bila kita memulakan sesuatu inisiatif community based tourism ini, bila mana mereka dapat ataupun berjaya membangunkan sesuatu produk dan membawa kepada adanya pelawat yang sampai dan menikmati pengalaman bersama mereka, satu kebanggaan bagi mereka, ya, satu kebanggaan. Pride tidak semestinya mereka merasa sombong atau apa, tapi pride di sini adalah mereka sangat bangga dan so called the sense of belonging terhadap inisiatif itu sangat kuat, dan ini boleh menyatukan community. Pisempuruan dia bilang dusun kan dalam inisiatif pembangunan community based tourism ini, ya. Nomor 3 yaitu promote community pride. Nomor 4, improve the quality of life. Prinsipal yang keempat ini tidak dapat dinafikan sebab dengan adanya pembangunan pelancongan luar bandar ataupun community based tourism ini, secara tidak langsung akan memberikan pendapatan sampingan ataupun pendapatan kedua, yaitu melalui community based tourism selain daripada pertanian, ya. Kalau di luar bandar ini pendapatan utama selalunya adalah pertanian, tetapi pertanian juga kalau kita twist dia sedikit, dia boleh dijadikan sebagai agro tourism, yaitu pelancongan berasaskan pertanian, di mana pelancongan ini more on experiential. Kita memberikan
pelawat pengalaman bagaimana kehidupan komuniti ada di kampung. Oleh itu, secara tidak langsung dengan adanya aktiviti pelancongan ini, komuniti ataupun penduduk setempat ataupun penduduk luar daerah dari kawasan tersebut dan juga international turis bolehlah datang melawat dan mengalami sendiri kehidupan komuniti di situ dengan membayar kadar-kadar ataupun rate of payment yang berpatutan, dan quality of life itu secara tidak langsung akan meningkat sebab dengannya pendapatan sampingan melalui pelancongan, yaitu dari segi tangible benefit yaitu keuangan, mereka akan dapat mempertingkatkan quality of life dari segi boleh membeli, menaik taraf rumah, menaik taraf facilities yang ada dan sebagainya, ya. Dan quality of life ini juga boleh menjurus kepada bantuan-bantuan kerajaan, di mana jika ada potensi sesuatu kawasan itu untuk dibangunkan ke arah community based tourism, secara tidak langsung infrastruktur asas seperti elektrik, air dan juga jalan raya dapat dinaik taraf, ya. Nombor 5 adalah ensure environmental sustainability. Ya, ini sangat-sangat penting sebab pelancongan berasaskan komuniti ini selalunya kita akan terapkan responsible tourism, pelancongan yang bertanggung jawab ke arah pelancongan yang mapan, responsible tourism towards sustainable tourism, di mana penjagaan alam sekitar itu sangat penting. Sebab kita tahu luar bandar ini kawasan-kawasan yang cantik seperti sungai, seperti hutan merupakan satu produk pelancongan yang asli. Orang bilang tourism asset yang sangat-sangatlah mantap, yang harus dijaga, harus dikonserv, harus dipreserve supaya generasi akan datang dapat menikmatinya. Oleh itu elemen-elemen seperti environmental education ini harus diterapkan di kalangan komuniti agar mereka lah yang menjaga tempat tersebut supaya dia mapan, ya. Nombor 6, preserve the unique character and culture of the local area. Ini sangat penting sebab bila sesuatu pelawat dari luar negara melawat tempat komuniti di kampung ataupun di mana-mana kawasan luar bandar, pertama yang mereka alami adalah kita punya hospitality, ya, keunikan budaya kita, ya, keunikan budaya, keunikan cara hidup kita. Apalagi kita punya hospitality, itulah yang harus kita kekalkan. Jangan dia dicemarkan. Kita kekalkan keunikan karakter itu, keunikan budaya itu, sama ada dia dusun, sama ada dia bajau, sama ada dia rungus, sama ada dia murut. Kita akan kekalkan. Gagap pula. Kita akan kekalkan supaya benda-benda ini dapat dinikmati oleh pelawat-pelawat yang mungkin 20 tahun lagi akan datang melawat tempat tersebut, dan dia masih yang sama ataupun diperkayakan lagi supaya komuniti muda-muda ini juga embrace budaya yang ada sekarang. Sebab kalau tidak, budaya ini akan hilang di telan zaman, ya. Nombor 7, foster cross culture learning. Ini sangat penting sebab ini juga menjurus kepada education tourism, pelancongan berasaskan pendidikan, di mana jika ada pelawat dari luar negara, contohnya dari Jepun, dari Korea, dari UK yang datang melawat di kampung, sesuatu kampung itu, mereka boleh belajar budaya kita, dan secara tidak langsung kita juga ataupun komuniti yang ada di situ juga boleh belajar budaya pelawat yang datang di situ. Sebab itulah kita namakan foster cross culture learning, ya. Nombor 8, respect culture differences and human dignity. Ya, ini sangat penting sebab dengan adanya pelawat dari luar negara yang berlainan bangsa, berlainan agama yang melawat di kawasan luar bandar itu, maka walaupun dia ada perbezaan tetapi menghormati di antara satu sama lain itu dibudayakan, ya, dibudayakan supaya dia menjadi satu culture yang harus dikekalkan dan dimantapkan dari masa ke masa, ya. Nombor 5, ini sangat penting dan ini telah juga dilaksanakan di beberapa eko pelancongan berasaskan komuniti di Kedamaian dan Kiulu lah. Distribute benefits fairly among community members. Iaitu memang tujuan community based tourism ini bukan saja untuk foster culture, preserve culture, conserve the environment, tetapi juga menjana pendapatan sampingan melalui pelancongan selain dari pertanian, dan benefit ataupun
kewangan yang dijana melalui pelancongan itu haruslah dikongsi dengan community members yang ada di situ, ataupun pendapatan itu dapat meringankan beban community yang juga turut serta dalam menjalankan aktiviti pelancongan berasaskan community, supaya ianya dapat mencapai misi ataupun objektif pelancongan berasaskan community, di mana ia merupakan salah satu platform untuk membasmi kemiskinan di luar bandar, ya. Ya, nombor 10 adalah contribute a fixed percentage of income to communities project. Ya, ini sangat penting juga, di mana dengan adanya aktiviti community based tourism yang dijalankan oleh community, terutamanya di luar bandar, pendapatan ataupun income yang diperolehi daripada aktiviti pelancongan itu bolehlah diagihkan dalam peratusan yang ditentukan oleh community tersebut untuk community project, seperti membaiki jambatan gantung, membaiki pondok-pondok pelancongan, membina tandas, memperbaiki jalan raya ataupun jalan community yang rosak dan sebagainya. Dan seperti yang saya katakan tadi, income yang diperolehi daripada ataupun pendapatan yang diperolehi daripada pelancongan ini bukan sahaja dapat menaik taraf facilities yang ada di kawasan tersebut, dia juga secara tidak langsung increase quality of life, seperti prinsipal nombor 4, iaitu improve the quality of life. Dan secara langsung, jika community based tourism ini mendapat sokongan yang padu daripada kerajaan, NGO, private sector dan sebagainya, saya percaya dan saya yakin bahawa pelancongan berasaskan community ini yang selalunya ada di luar bandar dapat memperkasakan, menaikkan tahap sosioekonomi, membasmi kemiskinan, mengurangkan pengangguran di kawasan luar bandar dan seterusnya. Bagi saya boleh memberikan harapan untuk tercapainya misi atau visi Sabah Maju Jaya pada 2025. Oleh itu, jika anda rasa video ini memberikan kamu satu input yang mantap, satu insight that can give you value in your thought process, jangan lupa subscribe dan hit the bell button supaya notifikasi ataupun bila video-video baru sama ada yang berunsurkan pendidikan, pelancongan di Knowledge Meet channel ini, anda akan dimaklumkan. Oleh itu, Knowledge Meet channel ingin mengucapkan terima kasih kerana anda selalu menyokong channel ini, dan semoga anda pendengar ataupun yang subscribe channel ini akan sentiasa mendapat value daripada Knowledge Meet channel. Oleh itu, saya Knowledge Meet, God bless, take care, stay safe, dan jangan lupa patuhilah SOP untuk kita mengekang penularan COVID-19.